Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi sekalian. Untuk video kita pada kali ini, kita insya-Allah akan membincangkan tentang seorang tokoh yang secara asasnya come from nowhere sebenarnya, daripada seorang setiausaha politik kepada ketua pembangkang, kini menjadi salah seorang pemain prominent dalam dunia korporat tanah air. Bahkan boleh kita katakan macam hendak menjadi seorang tycoon yang terbaru dalam senarai panjang tycoon-tycoon dekat negara kita ini, iaitulah saudara Farhaj Wafa Salvador Rizal Mubarak. Di mana beliau ini, tuan-tuan sekalian, secara tiba-tiba dalam era kerajaan perpaduan madani ini telah meletup daripada seorang yang merupakan mantan setiausaha politik kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan dikatakan ada hubung kait dengan Saifuddin Nasution dalam PKR. Sekarang ini beliau telah pun memegang saham beberapa syarikat ternama dan dilantik menjadi pengarah syarikat ini dan macam-macam lagi, sehingga mendatangkan beberapa persoalan sebenarnya tentang dari mana dia datang dan macam mana dia boleh jadi banyak duit macam ni sekali. Tapi itulah dia. Pembincangan ini adalah sangat-sangat panjang dan saya ambil keratan daripada podcast yang telah saya sertai malam tadi, iaitu bersama-sama dengan YB Viral dan juga Abang Zam Yahya, iaitu podcast Demi Negara. Jadi apa-apa pun, jemput tonton keratan podcast yang saya sediakan ini dan sama-sama kita berfikir. Perlu saya highlight dekat sini, video ini bukanlah hendak menuduh sesiapa. Sebaliknya membangkitkan satu keraguan yang munasabah atas dasar kepentingan awam, kepentingan negara juga. Jemput tonton. Tetapi sebelum itu, kita intro dulu. La 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 la. Hebat. Dia ni lagi hebat daripada SSM Lagi hebat daripada Anwar ni. Dasarkan SSM. Anwar kurang-kurangnya dia bagi yang dilantik jadi ada yang beli share 15.9% dalam Hi-Tech Padu, ya, yang beli 16 juta share dalam Hi-Tech Padu. Okay, ni abang, kawan explain, baik bang. dia. Explain sikit pasal bagaimana Farhaj Wafa Salvador boleh jadi begitu wealthy. Okey, nak jadikan cerita semalam dekat Sinar Harian dilaporkan. Berita harian atau Sinar Harian saya tak ingat lah. Berita dilaporkan yang dia emerge as the largest shareholder untuk Hi-Tech Padu. Substantial shareholder lah. Tak tahu lah largest ke tak. Largest ke? Saya tak silap lah. Substantial shareholder. Substantial 15.9%. So you know what? Kemudiannya news itu retracted by the portal. Portal retract balik news tu. So saya kata, wow. Tak boleh retract. Benda ni announcement by bursa. Betul. Ya, tapi berita harian yang retract news ni. Tak salah berita atau berita harian atau Sinar Harian. Saya tak ingat mana portal semalam. Saya kata, wow, so powerful Kenapa nak di-retract kan? Dan bagaimana kan dia ni boleh dapat duit begitu banyak sekali untuk menjadi substantial shareholder. Yeah. 16.1 juta share dia beli. Dan nampak pula banyak pula Hi-Tech menang projek. Kabarnya Hi-Tech ni dah disenarai pendekkan sebagai salah satu daripada 3 syarikat yang akan dapat kontrak yang membangunkan sistem IT baru untuk Jabatan Immigration yang bernilai 1 bilion ringgit. Makan keliling sungguh. Yang mana telah diumumkan pada bulan Mei tahun lepas oleh Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution, yang dia kata nak kena tukar sistem baru sebab sistem ni dah obsolete lah, itulah inilah kan. Tiba saja Hi-Tech Padu, salah satu daripada pembida tu, dah di shortlisted. Dan tiba-tiba saja semalam siapa ni, Farhaj Wafa Salvador Al-Mubarak apalah kan dapat announce yang dia ni beli jadi substantial shareholder dengan pegangan sebanyak 15.9% dan saham sebanyak 16.1 juta saham. Okey, Tak tahu berapa harga saham dia beli. menarik sangat kan cerita pasal Saifuddin menteri bertanggungjawab untuk immigration, betul? Betul. DKDN. Salah ke betul? DKDN. Betul. Wow, kalau AKA anda nak ingat Poka. pada tahun 2022 ketika menteri ekonomi paling bodoh dalam sejarah mahu nak diura-urakan mahu bertanding untuk menjadi timbalan presiden PKR, kan. Diorang kata Farhaj mungkin akan pergi bertanding juga ni untuk jadi timbalan presiden. Tetapi Farhaj kata, saya akan memberi laluan kepada Saifuddin
jika Saifuddin nak bertanding timbalan Presiden PKR. Okay. Saya lupa bab ni. I give my support to Saifuddin Nasution to contest for the post of Deputy President if he intends to run for the post. If Saifuddin contest for Deputy President, then I will contest one of the Vice President post. Ini bukan satu cerita ya, tapi semua orang tahu yang ramai yang ura-ura mengatakan bahawa memang Farhaj Wafa Salvador ni rapat dengan Saifuddin Nasution. Payback time lah ni. Okay. There is a story juga, katanya Jabatan Pendaftaran Negara akan buat something, a new change of system or something like that as well. Upgrade. Ada something juga untuk Jabatan Pendaftaran Negara. Adakah high-tech padu juga akan dapat? So ini satu persoalan yang menarik, sebab ialah Saifuddin Nasution, Menteri Farhaj is a good friend, kan, kawan baik, rapat, sanggup memberi ruang. Itu yang kita dengar, kan. Kalau kita Google mengenai Saifuddin Farhaj kan. Jadi adakah Ini satu terang-terang konflik of interest. Betul. Sebenarnya konflik interest ni dia tak perlukan ada adik-beradik atau ahli keluarga sendiri. Saya ingat lagi masa saya dekat bank dulu I sit in a credit committee lah. So kalau ada loan yang besar-besar lah, housing loan, car loan ni tak main lah kan. Loan besar-besar ni, kita kena declare tau. Kalau kita kenal pun orang tu rapat lah. Takkan kenal lah rapat kan, macam personal friend. Kita kena declare, oh ini shareholder ni saya kenal. You have to excuse yourself from the meeting. Unless kalau yang nak meeting tu nak you duduk juga dalam tu, ni lah kena declare. Ini kan maknanya Saifuddin Nasution tak boleh mengambil bahagian dalam sebarang proses untuk buat keputusan nak bagi kat siapa projek. Dia tak ada due diligence, dia tak boleh pegang lah. Dia tak boleh pegang due diligence, dia tak boleh lah. Due diligence ni lain. Actually due diligence akan dibuat oleh audit firm lah. Audit firm kan, atau legal firm. Maknanya keputusan nak buat ni tak assessment ni tak boleh. Tak boleh bagi. Assessment, okay. Kita tahu kerajaan yang pegawai kerajaan akan buat, tapi kita tahulah kat Malaysia ni one phone call daripada menteri dia akan dapat company tu kan. So di manakah tata kelola, sebab it doesn't look good. Look good. Kawan baik PMX dan kawan baik Saifuddin Nasution dah bekas tusa politik bang. Bekas tusa politik, yes. Dan company dia di shortlisted kan untuk dapat projek 1 bilion, dan dia tu pula tiba-tiba saja out of nowhere jadi beli 16.1 juta saham dekat dalam high-tech padu dan menjadikan dia pemegang saham sebanyak 15.9%, which is big tau, besar. Okey, bagi tadi YB sebut berita tu telah di-retract oleh Abang Zam dengan YB sebut berita tu telah di-retract oleh Berita Harian. Kalau anda baca berita itu tapi dalam bahasa Inggeris, masih lagi ada dekat website FMT. Masih lagi ada dekat website FMT. New substantial shareholder emerges in high-tech padu. Di sini saya ada satu snippet kecil dia tulis, Farhaj Wafa Salvador Rizal Mubarak is also the chairman and director of companies such as 7-Eleven Malaysia Holdings Sdn Bhd and FS Equity Holdings Sdn Bhd. So, macam Bazar kata tadi, he is from nowhere. Yep. Tiba-tiba pop, itu dapat pegang, ini dapat pegang, itu dapat pegang. SPRM patut siasat mana datang sumber duit tu. Tiba-tiba pula lantik itu, lantik ini, whatever kan. Jadi macam kena tahu high-tech padu dapat kontrak 58.8 juta daripada LHDN pada 2 Januari. Dia dapat 13.1 juta daripada My IMMS apa lagi high-tech padu dapat. High-tech padu dapat beberapa benda lagi lah project recently So ini adalah satu benda yang kita nampak, okay? Sebab kita dah tahu yang dulu dia orang kata kalau ikut ada satu Camp A, Camp B. Camp A adalah Rafizi dan budak-budak dia. Camp B adalah Saifuddin Nasution and Farhaj Wafa Salvador yang sebenarnya menjadi pilihan Anwar Ibrahim. Itu yang kita dengar. Okay? Itu yang kita dengar lah. Mungkin itu puncanya kot. Anwar tak pernah menjadi, mungkin kerana tak pernah menjadi pilihan Anwar Ibrahim kot. Rafizi Ramli tak pernah nampak kelihatan di mana-mana pergi overseas temankan Anwar. Tak. Rafizi, ada pernah tak Rafizi pernah pergi? Tak ada. Rafizi dia dulu tak ada. Rafizi tak ada. Pergi ke Australia bawa Hanayo. Tapi yang herannya, Rafizi sakit, masuk hospital senyap-senyap, Anwar heboh pergi melawat dia. Dia pergi lawat je heboh tu Malaysia tahu. Padahal Rafizi senyap-senyap dia masuk hospital. Cerita pasal PKR ni, ada orang cerita dengan saya dulu bagaimana Saifuddin dengan Camp 1 lah Saifuddin dan juga Saifuddin dengan Farhaj ni rupanya adalah pilihan Anwar Ibrahim dan bukan Rafizi Ramli. Jadi bila saya tengok balik apabila Rafizi Ramli tak pernah muncul, kau ni Menteri Ekonomi kot. Takkan kau tak pergi? Takkan kau tak pergi ke Germany? Takkan kau tak pergi ke sana dan sini? When was last time
ever Rafizi actually keluar ke overseas? Ikut delegates, trade delegate. Yes. Tak ada. Kan? Tak ada. Menteri ekonomi terpaling duduk dalam Malaysia. Even kalau- Kurang-kurangnya dia pergilah overseas nak untuk importkan vending machine tu kan. Itu dah okey. So imagine that, okay. So now high tech padu ni dapat banyak projek kan. Dan kita pula dengar Farhas Wafa Salvador, dia merupakan seorang bekas setiausaha politik Anwar Ibrahim, pernah memberikan laluan kata akan support Saifuddin dalam pemilihan parti PKR pada tahun 2022, and sekarang ni muncul sebagai substantial shareholder untuk high tech padu, dan high tech padu winning one after another government project. What's going on here? Inilah satu benda yang harus disiasat ataupun kena dijelaskan sebenarnya. Sebab sekarang anda berbicara pasal tata kelola. Dan sekarang kita nampak bukan sekadar tata kelola yang ada kemungkinan dilanggar, tetapi conflict of interest juga berlaga-laga dekat sini masalahnya. Anda semua nak kena tengok itulah yang menyebabkan tanya-tanya kan. Kau bayangkan Menteri Dalam Negeri pergi ikut dia pergi New York. Kan? Berapa kali Menteri Dalam Negeri iaitu Saifuddin Nasution ikut Anwar Ibrahim ke New York? Kenapa Menteri Ekonomi tak ikut? Bukankah Menteri Ekonomi patut pergi tengok, kan? Betul. Kenapa tak bawa Menteri Ekonomi? Ini satu persoalan yang menarik untuk ditanya, yang menarik untuk dijawab, kan? Bukan rahsia lagi yang Anwar dengan Rafizi ni tak ngam. Rafizi pun dah cakap, ini tu kena tanya Menteri Kewangan. Dia tersasul kan. Dia kata, bukan saya. So, macam mana kalau dua-dua belaga angin? Saya rasa benda ni adalah something yang saya rasa... but anyway, nampak bila tata kelola isu ni kan, Abang Zam. Lagi Abang Zam. Tata Abang Zam kelola tadi buat ni. video pasal benda ni. Kan, tengah petang tadi Abang Zam buat live pasal benda ni. Ya. Explain lagi Abang Zam. Ya, benda tu saya buat live nak ucapkan tahniah lah kepada Anwar Ibrahim sebab tahniah kepada siapa nama Farhas Wafa Al-Salvador Al-Mubarak ni. Farhas Wafa Salvador Rizal Mubarak. Rizal Mubarak ni sebab telah berjaya membeli 15.9% pegangan dalam high-tech padu. Dan jumlah tu ialah 16.1 juta saham. Saya tak sempat check dari berapa ringgit dia beli. Berapa ringgit dia beli. So kita nak tahulah berapa. Dan benda ni memang nampak betul conflict of interest. Sebab apa? Sebelum ni, selepas beberapa bulan sahaja Anwar dilantik jadi Perdana Menteri, Farhas ni jadi pengerusi CEO 7-Eleven kan. 7-Eleven. Kemudian ada lagi syarikat lain Ada syarikat lain equity lagi. lah whatever. Jadi Anwar ni nampaknya dia buat benda ni terang-terang sebab semua orang tahu dia ni bekas setiausaha sulit Anwar Ibrahim. Yes. Kan? Dan pelibatan dan semua orang tahu syarikat high-tech padu ni salah satu daripada yang dah shortlisted untuk dapat projek membangunkan sistem bernilai 1 bilion sistem untuk Jabatan Immigration. Kan? So, we are watching you. Benda ni kita akan mainkan 2-3 hari lagi supaya rakyat tahu, dan kita nak benda ni dipersoalkan, dibangkitkan di parlimen oleh ahli parlimen pembangkang lah. Dia nak bangkitkan ke tak? That's the question. Tapi ahli tu parlimen jalan pembangkang, kalau Okay. nak bangkitkan isu ni, make sure you buat you punya homework dululah kan. Supaya tak terkemut-kemut lagi bila dikacau oleh raya. Tiga company yang masuk itu adalah DNEX, High Tech Padu, dan Theta H. Theta H adalah tabung haji. Tabung haji punya IT yang apa? merupakan something. IT arm. Dan Theta H is tabung haji with something. Saya tak pasti dengan apa benda. Theta H, tak silap saya. Let me just double confirm. Theta H tabung haji, tak silap saya. Okay, Theta H tabung haji ni berapa banyak company percentage dia orang ada member of lembaga tabung haji. Okay, Theta H Berhad ni kan, dan dia ada dagang exchange, dagang next exchange DNX lah, High Tech Padu Berhad ya. Yang ini telah dia orang telah pergi pada berapa bulan bang, dia orang punya briefing tu. They went for the briefing dia orang saya rasa dia orang dah shortlisted lah. Dia orang dah shortlisted kan. Tender briefing mid last week. Tender briefing daripada 10 company yang submitted the proposal. So 3 shortlisted Hampir 1 bilion. Kau nak buat apa sampai 1 bilion ni? Nak bangunkan satu sistem. Sistem apa kau nak bangunkan sampai 1 bilion?
Yang last kali sistem yang kita dengar nak buat ni diberikan kepada Redtone dengan harga 394 juta, kemudian diberikan kepada Awan Tech dengan harga 290 juta, lebih kurang itu ya. Kita tak nak benda ni berlaku lagi lah. Okey, dia macam ni tau. Dia sebenarnya nak data integrasi projek ni bang. Kan, dia ada data integrasi, ada itu dan ini kan. Diorang kata sebenarnya actual value of the project masih diorang tak certain bang. Kan. Diorang kata kan mungkin dia ada lebih daripada 1.1 bilion. Kan. Dia jadi bilion-bilion semua benda ni bang. Tak ada sikit. Ini from political point of view lah kan. Ini memang projek nak sakau lah. Dari terus point mai. From political point of view lah kan. Ini I punya pendapat lah. I punya pendapat, I rasa projek ni projek nak sakau. Itu je. I tak tuduh, I rasa. Bang, ingat tak kita kata projek apa kali ni dia macam mana dia menyakau? Dia akan menyakau daripada tech punya projek. Kita dah kata daripada green energy punya projek dia akan sakau. Yes. Ini cara dia akan menyakau kali ni. Benda-benda macam ni tau. Green energy, apa ni, teknologi, benda-benda yang mungkin susah nak nampak. Yep. Silap-silap kan, arts and apa benda semua sekalipun akan dijadikan sebagai punca. Okay? Tapi saya rasa guys, ini adalah satu perkembangan yang sangat tidak sihat. Sangat tidak sihat apabila seorang bekas setiausaha politik kan, pada Perdana Menteri lah semasa dia menjadi ketua pembangkang, dan dia punya member sepasukan semasa pemilihan parti, diorang kata member sepasukan lah, Saifuddin dan juga Farhaj kan, diorang kata diorang ni berganding kan. Sebab itulah dia balik kata saya akan bagi laluan kepada Saifuddin kan. Dan kita tahu Farhaj tu dia belaga angin dengan Rafizi pun masa tu kan. So now Saifuddin adalah menteri dalam negeri dan Farhaj. Adakah projek nak upgradekan IT sistem Jabatan Immigration yang lebih penting daripada air di Kelantan, KXP, jalan-jalan raya dekat Sabah dengan Sarawak? Adakah projek ni projek yang terlampau mendesak? Masalah immigration ni, masalah depan mata pun kau tak boleh settle. Berlambak yang pendatang asing tanpa izin ni, yang buat berniaga lah. Dan tadi ke kita tengok berapa puluh hektar dekat Kelang dia orang buat kebun sayur secara haram, pendatang asing. Kau settle kat benda yang boleh nampak depan mata dulu lah Saifuddin. Ini kau nak keluar 1 bilion nak develop sistem apa ni immigration nak sangat ni? Adakah projek ni mendesak? Adakah lebih penting daripada projek air Kelantan tu yang dia nak buat logi logi kecil tau. Logi kecil banyak-banyak lah. Dan projek tu semua sekali logi kecil dengan logi sederhana. Logi kecil ni boleh proses kurang daripada 1 million liter sehari. Dan logi sederhana ni boleh proses up to 10 million liter sehari. Buatlah projek tu dulu. Buatlah projek dulu. Good question. Okay. So, macam mana Papa Barry? Bila dia macam ni tau. Dia bila politik ni kan, dan juga benda macam ni, dia macam main game connecting the dots tau sebenarnya. Dia connecting the dots. Dan setiap dot tu dia akan bawa pada dot yang lain. Dan bila kita connect semua dot tu, kita akan nampak dia clear picture kat sini tau. Dan saya connect dot tu saya nampak dah cakap tu tanya. Saya sambung dah semua dot. Dia jadi sakau. Okey, macam kita kata, kita tidak menuduh. Okey, kita tak boleh tuduh. In fact, kita tak boleh nak dakwa apa-apa pun sebab kita tidak akan boleh cakap apa-apa Bang Zam tanpa kita bakal dipanggil polis nanti lepas ni tau. Kita cuma mengeluarkan kita punya assumption, anggapan kami, apa yang kami rasa, apa yang kami nampak. Kalau tak betul, alhamdulillah lah, maknanya kami salah. Tetapi kalau betul, there is something that you have to look on SPRM. Sebab benda ini, dia nampak macam terlampau clean tau sebenarnya. Sangat-sangat clean. Dan benda tu macam terlampau obvious. Bak kata Sherlock Holmes, it's so overt, it's covert. Dia macam terlampau terdedah sangat, tapi macam dia covert. clean. Dah bawa taik sama ni. Itu point dia. Dia macam nak buat clean. Tapi itulah, when it's so overt, it's covert. Bila benda tu terlampau terdedah, sebenarnya dia tersembunyi. Nampak kat situ. Itu yang kita nampak sekarang ni. Dan yalah, bila Wyvern sebut benda ni, saya menjadi saksi bila Wyvern sebut berkenaan dengan berkemungkinan mereka mungkin akan buat sakau ini secara sistematik, iaitu melalui projek-projek tech, projek-projek berkaitan dengan telecommunication. Sophisticated. Sophisticated projects. Benda-benda yang memang
kalau lah benda tu dilaksanakan sebagai contoh, rakyat kebanyakan takkan bising. Oh, immigration nak bangunkan satu sistem bla 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 macam ni. Dan rakyat kata, oh mungkinlah patutlah kot kan kita nak menuju ke era baru, contohnya kan nak kemaskinan sistem dan sebagainya bla bla bla. So kita takkan persoalkan. Tapi sebenarnya bila kita, when you are talking like that, when you talk like just now kan about okay, why not utamakan dulu projek lain. So benda ini banyak tau, infrastruktur kita bermasalah sekarang ini, dan ini semua memerlukan dana yang lebih utama berbanding membuat satu sistem baru untuk immigration. Apatah lagi sistem yang kita tahu banyak sangat bau ikannya kat situ bang. Macam mana cerita tu? Macam mana? Dia punya sistem-sistem kat situ yang macam abang kata, kita kena buat banyak benda yang lebih patut kita buat berbanding dengan buat satu sistem untuk benda yang tak payah buat. Tak mendesak kan. Dan banyak sangat bau ikan dia. Ya, betul. Okey. Saya nak sentuh sikit pasal apa ni sistem immigration ni ataupun dia punya projek adalah called NICE. NICE, tak tahu apa benda lah. Sebelum ni dia dah diberi pada Iris Corporation. Iris Corporation dapat projek ni dengan 1.1 something billion dan kerajaan dah belanja buat 100 juta lebih. 106 juta telah dibelanjakan sebelum kontrak itu cancel. Kita nak tahu kenapa kontrak ini cancel. Ada kontrak ini cancel sebab nak diberikan kepada orang lain. Okey. Kontrak ini cancel pada tahun lepas okey. Saya nak anda fikir sikit. Kontrak ini cancel pada tahun lepas, okey. Saya nak cerita sikit pula, okey. Bagaimana MyEG yang kita pergi kadang renew road tax ni, MyEG Service Berhad, MyEG Capital, dia beli 14.4% interest untuk high-tech padu pada 31.2 juta. 14.4%, 14.4%, 14.4% kan interest kepentingan untuk high-tech padu pada harga 31 juta. Okey, saya nak anda fikir maknanya Farhash ni beli dalam dekat 40 juta juga lah. Sebab Farhash 15.9 juta peratus. So berapa banyak duit Farhash? When you put it like that, dia macam SPRM. Berapa banyak duit Farhash? Mana Farhash dapat duit beli something pergi masuk high tech ni? Ke dia memang anak orang kaya, anak Toki Mega Holding? Tak tahulah kalau dia anak Toki Mega Holding, but this is saya rasa ini macam ada red flag. Saya nak mempersoalkan sebab apa? Saya nampak di sini daripada segi public interest segi public interest mengenai public interest, kita nak bercakap pasal projek kerajaan 1.1 bilion mungkin melebihi 1 bilion yang di mana high-tech padu ni menjadi satu daripada 3 company yang dah shortlisted. The other one adalah tabung haji punya company Theta Age dan dagang exchange, okey. Anda kena dengar betul. Dan tahun ini high-tech padu ni dia dapat projek kerajaan satu demi satu dia dapat, okey. Dan kemudiannya muncul MyEG beli 15% pada harga beli 14%, 14.4%, dia beli pada harga berapa puluh juta seperti mana saya kata tadi, iaitu pada 31 juta. Dan bekas setiausaha politik Anwar Ibrahim, dia acquire 15.9%. Adakah ianya dalam 30 juta atau lebih? Dan kita SPRM kena siasat. Sebab apa? Ini ada unsur-unsur money laundering kalau dia tak boleh explain daripada mana datangnya sumber duit tu. Betul. Okey. Dan kemudiannya, kalau kau dapatkan projek ini pula, kau punya yang menteri yang menjaga adalah Menteri KDN, dan kau pula dikenali dulu sebelum ini semasa pemilihan parti, diorang kata kau satu pasukan dengan Saifuddin Nasution. Malah kau sendiri dah buat kenyataan di media yang kau akan memberi laluan kepada Saifuddin Nasution jika Saifuddin Nasution mahu bertanding melawan dengan Rafizi Ramli. So all this benda-benda yang berlaku semua ni, yang kau dengar ni adalah something yang melibatkan isu rakyat. So adakah high-tech padu akan dapat projek ini di mana menterinya dan juga Farhash Wafa Salvador, diorang kenal each other. Dan rapat. Sangatlah. Satu, di mana Farhash dapat duit untuk beli share? Itu SPRM yang kena siasat. Mana sumber duit Farhash beli share ni? Mana sumber duit dapat beli share? Satu. Yang keduanya kan, bagaimana pula kalau dia dapat nanti, apakah ada elemen di mana ada benda yang tak betul di sini, sebab ada 3 syarikat je yang terpilih out of 10 syarikat kan. Projek ni pula melibatkan berapa bilion, dan kenapa kerajaan pergi cancelkan projek Iris Corp yang dah belanjakan 100 lebih juta? So what's going on here sebenarnya? Ini semua duit rakyat ni. Adakah ada Pak Arab lagi derma dekat Farhash ni? Ataupun dia menabung dia kecil. Ataupun menabung dia kecil. So benda-benda macam ni kan kena ditanya, sebab ini already melibatkan public interest punya duit.
Duit-duit daripada yang melibatkan kita punya duit rakyat ni. Nah, kalau tak boleh dibuktikan, dia tak boleh prove source of that financing source duit tu, itu satu money laundering. Money laundering. Sebab kau tak nak disclose berapa banyak kau acquire stake tu, kenapa tak disclose dalam filing? Ke bursa tak di-disclose kan? SPRM kena siasat, tak payah tunggu buat report lah SPRM. Sebab benda ni obvious. Sebab Ada kemungkinan money laundering ni. Sebab sekarang ni dia kata, oh kalau nak report SPRM lah. The thing is, benda ni terlampau besar. Dan benda ni dilaporkan kat media pun. Dan of course SPRM ni dia buat kerja lagi lama daripada kita, Bazam. Obviously dia orang patutnya dah boleh connect the dots lah kat sini tau. Dia patut dah tahu dah, macam red flag je kan. Macam contohnya dengan LHDN, macam tadi Wafri mula-mula sebut, dia tak payah tunggu orang filing ke apa-apa, dia kejar je. So kenapa SPRM cannot do the same? Kan benda nampak dia dalam mata-mata. And takkanlah korang tak pelik seorang lelaki yang belum mencecah usia 40 tahun, okay, sangat-sangat muda, seorang yang macam kata Mazam tadi, out of nowhere, tiba-tiba muncul sebagai one of the prominent corporate person in Malaysia yang ada berpuluh-puluh juta duit dekat tangan dia whatsoever untuk beli that kind of shares and dapat, dan kemudian tengok-tengok terus dapat kedudukan tertinggi dalam beberapa syarikat besar. It's a very red flag. Kalau dia pinjam, dia gadai apa? Dan kalau dia ada orang derma, dah bayar cukai ke belum? Banyak isu ni. Mana datang duit tu? Mana datang duit tu? So that is a money trail tu important. Mana datang duit tu? Banyak akta boleh siasat ni. Akta rasuah kita tengok ada ke tak, AMLA tengok ada ke tak. Ingat Mustafa Muhammad terpaksa masuk bersatu kerana dia tak boleh proof mana datang duit. Itu saja. Mana datang duit. Tapi dia selamat lah sebab dia masuk bersatu. Dia lompat. Masih bersatu kerajaan. Banyak lagi kena money laundering ni sebab dapat duit politik. So Farhash, you have to prove mana datang duit hampir 40 juta beli saham Hi-Tech Padu. Sebab acquisition price tu kan tak di-disclose kan. Kenapa tak disclose? Kenapa pula Hi-Tech Padu tapi tak actually disclose? Kalau tak disclose. Dia tak disclosekan the price. Kenapa tak disclosekan the price? We want to know. MyEG dia terpaksa disclose sebab I think MyEG is the one, dia kena buat dia punya own filing ke bursa. Betul. MyEG apa ni Berhad, dia kena buat dia own filing ke bursa, so dia kena disclose berapa. So dia disclose sebab bila 14.4% equity interest pada 31.24 juta, takkanlah ada orang bodoh sangat nak jual 15.9 juta atau 16.1 million share kan pada harga lebih rendah. Kita tahu yang diorang beli share ni pada harga berapa per share kan. Tapi kalau ikut jumlah macam ni, harga tu takkan lari. Kalau harga tu dijual dengan murah, kita kena tanya pula siapa yang jual, siapa jual dekat engkau ni, kenapa dijual pada harga murah? Kenapa jual ada value? Adakah yang jual blok-blok ni dia dah buat general offer dekat minority shareholders? Betul. So benda macam ni, dia ada banyak yang kau jangan dengar sinilah Madani. Kau kena ingat rakyat ni tak bodoh. Kan? Dan kau kena ingat ada orang-orang macam kita orang ni yang nampak sekali imbas ikan di air tahu sama ada kau anak ikan Anwar Ibrahim atau tidak. Sorry. Sekali apa ni? Maaf. Apa saya nak cakap lah, ada orang-orang macam kita ini yang apa ni bila kita nampak sekali imbas kita tahu sama ada benda something wrong somewhere atau tidak. Bila ada new share issue, transfer of shares, new issuance of bonds, kau jangan main-main dengan kita orang lah. Okay, kan? Whether it's government bond or private debt securities. So ini apa ni adalah benda yang sangat-sangat penting. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.